bertemu kembali di Wanita hari ini. Kepada anda yang baru saja buka TV, baru saja buka Facebook Live WHI TV3, hari ini kita nak kongsikan kepada anda segalanya tentang petai. Apa menu resepi masakan yang berasaskan petai, apa khasiat petai, semua itu kita nak kongsikan kepada anda. Dan cukup teruja saya pada hari ini, selain masakan berasaskan petai, tapi masakan yang nak dikongsikan ini cukup unik sekali, akan dikongsikan terus oleh Puan Juliana Issa, pemilik Kek Kusuka Bakery. Terima kasih Puan Juliana bersama kami di WHI. Tapi bila dengar tentang bakery, kita bukan nak buat kek ada petai ke apa, tak. Menu dia apa Puan hari ini? Okey, menu pertama saya ini soto nangka petai. Soto nangka petai. Pertama kali saya dengar bila saya tengok tadi, ini lain daripada yang lain ni. Inspirasi tu datang dari mana Puan Juliana untuk buat soto nangka petai? Okey, sebenarnya pembantu rumah saya seminggu sekali dia mesti buat resep ini sebab anak-anak suka. Dan daripada Madura, Jawa Timur. Okey. Asalnya lah. Asalnya dari sana. Okey. Biasanya kalau kita makan soto kan dia sup dengan nasi impit, dengan ada tauge, ada bergedil kan. Okey, kalau ini macam mana ni? Okey, simple saja. Kita hanya gunakan daging, nangka dan juga petai. Dan special juga sebab kita letak kerisik dan juga rempah sebut ketumbar. Saya kacau tak apa sebut jintan manis dan juga lada sulam. Okey, kalau kita tengok dia punya bahan-bahan ada di sini. Kan ada apa, kerisik tadi, ada bawang dan juga sup soto bunjut. Sup soto bunjut. Okey, baik. Okey, dan pemilihan petai biasanya kalau kita tengok di pasar petai ni ada pelbagai kan. Kalau Puan sendiri dalam pemilihan petai tu bagaimana untuk masakan? So ada kalanya orang kata yang tua tu lagi sedap, lagi berlemak. Itu bergantunglah juga. Kalau saya suka yang muda. Kita makan crunchy. Kalau makan macam kacang saja kan. Tapi kena ada had dia lah makan kan. Ya. Okey, dan untuk resepi ini, cara nak buatnya mudah ataupun tidak? Sebab bagi saya gabungan yang cukup unik sekali lah. Nangka tu juga petai dan dijadikan soto. Dia cuma rumitnya, kita nak kena rebus daging tu sampai empuk. Dan juga nangka pun kadang susah nak dapat di pasaran kan. Ada sesuatu tempat je boleh diperolehi lah. Itu saja kot, mudah saja. Okey, jadi cara-caranya dari awal bagaimana? Mula-mula kita nak masukkan apa dulu? Kita rebus daging dulu pastinya. Rebus daging sampai empuk dan juga rebus nangka. Macam biasa kita tumis rempah-rempah, bawang, bawang putih semua, serai dan dia guna daun salam juga. Daun untuk salam. Aroma. Dan juga serai diketuk dan juga daun kunyit. Dan Puan kata pembantu rumah masak hampir setiap minggu ya soto. Anak-anak suka walaupun suka. Ada petai. Mereka makan petai juga. Ikut mak ayah dia. Ikut mak ayah dia. Jadi macam mana tu awal-awal diperkenalkan petai kepada anak-anak ni? Sebab dia ingatkan sayur hijau. Cubalah makan. Rupanya mereka suka. Tapi saya tak galakkan lah. Sebab jarang kan orang suka petai. Okey. Dan kalau saya sendiri Puan, kalau petai ni memang saya suka sambal udang petai. Kalau Puan apa lagi antara menu lain kalau buka rumah lah kan? Selain daripada soto ni, masakan yang letak petai. Yang biasanya lah ya. Nasi goreng kerabu petai. Ini sedap ni. Dalamnya kita ada letak bunga kantan, serai diricik dan juga kacang panjang diricik halus. Dan juga ini saya tengok kaki ayam. Kerabu kaki ayam pun ada petai juga. Ada. Okey. Dia masam-masam manis macam itulah. Dan di situ saya tengok pulut kuning dihiaskan dengan petai pula. Macam yang asyik tengok kek saja kan. Kita ubah selera lah. Pulut kuning, sambal bilis petai dan keliling petai. Kan hari ini temanya petai. Kalau semua kita sesuaikan padankan dengan petai. Kalau orang rasa macam tak biasa makan ni kan, boleh kongsikan tak rasanya bagaimana ni? Dia sama juga macam masak lemak cili padi. Tapi bezanya cuma kita letak nangka,
dan makan dengan soto. Makan dengan soto. Nasi impit. Makan dengan nasi impit. Ya, nasi impit. Itu je lah biasanya kan. Baik. Dan sebenarnya Puan pemilik Kek Kusuka Bakery. Jadi di situ apa yang dijual? Kalau kita tengok di situ ada macam-macam jenis pastry, ada croissant, kek dan sebagainya. Saya ada juga menghasilkan kek hari jadi ataupun kek-kek keramaian yang lain lah. Pastry, kuih-kuih tradisional pun kami hasilkan juga. Okey, jadi laman media sosial ataupun kalau siapa-siapa nak buat tempahan, boleh lawat laman sesawang kami di Kek Kusuka Bakery. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Puan Juliana bersama kita WHI. Menu yang cukup istimewa sekali dikongsikan kepada anda, sotong nangka petai. Dan pastinya banyak lagi perkara menarik akan kami bawakan kepada anda. Tapi sebelum tu, penerbit dah suruh saya rasa saya risau ni. Pastinya nak kerja jumpa orang lagi makan petai ni. Ada maku. Okey. Okay, saya rasa sikitlah tapi saya tak gigit petai lah hari ni. Alamak. Okay, kita rasa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dah jom. Kalau makan dengan teringin nak makan petai. Terima kasih. Sedap sangat. Okey. Nah, hari ini selain daripada menu ataupun masakan petai kita nak kongsikan kepada anda, jom kita saksikan satu kisah inspirasi seseorang yang meraih pendapatan melalui penjualan petai. Jom kita saksikan. Sebut sahaja petai, pastinya sudah terbayang akan aromanya yang memukau bagi penggemar buah hutan ini. Bagi peraih petai, Zulkifli Deraman, 47 tahun atau lebih mesra dengan panggilan Abai P, bermula sekadar suka-suka membantu rakan sekampungnya di kampung Cucu Puteri Kuala Krai, Kelantan mencari petai. Kini, dia menjadikan itu sebagai punca menjana pendapatan untuk sekeluarga. Tak ada bau asalnya tu member nak tak itu lu unggah bila ke dia boleh meriah 100. Tu lah kata tak belajar nak sendiri. Saya terap bukit lepas tu boleh naik buku besar. Boleh lah. Sampai learn ni lah kira ada petara kita lah kalau kita dekat tu. Dan ni lah macam orang minta tolong apa dia tahu kita boleh muka ni kan. Okey naik petara ada buat boleh naik. Gitulah. Lepas tu kak seterusnya lah gitulah. Jadi tuai-tuai kebubur tahu kita boleh ngkai. Mu jagalah petai aku ni. Saya tengok ada naik. Kita mudah hari minta tolong mudah kita tak pegang Tapi dia patut-patut. Kalau sesuai ikut. Pasal janji gaji tu lah. Gaji sekarang tu lah. Meskipun mencari petai di dalam hutan bukanlah satu kerja yang mudah. Namun, atas permintaan pasaran yang tinggi, Zulkifli sanggup untuk menggadaikan nyawanya memanjat pohon petai setinggi 30 meter demi mencari rezeki. Kita kait dia bawa window kita kena naik tinggi tu. Makan putih. Pakai tangga kau kita buat agak tangga sikit. Nak ke dia makan tenaga kan. Lepas tu kita kena depan 20 kaki ni, 10 kaki je. Kita pakai kayu tangga separuh. Dia dah sampai di leher dia tu. Gitu. Masa 3 kali dah jatuh. Kisah ni kita apa ni paksa diri kita ke. Paksa sampai ke kering orang. Jatuh 3 kali jatuh. Tapi alhamdulillah umur panjang lagi dah. Hutan ni dia banyak gerik lah. Hutan ni ke. Macam petai padi ni kita kena gerik asi lah kita kira dia pendek ke. Macam gerik ni dia straight panjang, betul besar. Dia panjang. Orang kata kalau hak ni betul besar pula ni B. Harga dia berbeza lah A, B, C tu ke. Harga ni mengikut sekarang kalau A tu ada 70 gitu lah 70 lah. Dia tengok pasar rare ke. Kasih yak mungkin lah ubat kau dia macam ni lah macam pahit kau ke kulit dia ke. Setengah orang makan isi saja kita ni makan dengan kulit. Dia tak kita koyak-koyak basuh lah. Betul-betul makan kulit. Dia kata buat ubat. Mungkinlah kelak dia tu kulit ke. Ada tak makan bulu makan kicap. Anak cara dia tak makan bulu kicap. Macam-macam. Gitu. Benda tambah payuk bola learning ada. Dulu am tu orang 5 rias 100. Kutik bila 5 rias 100 kan. 5 rias 100 dulu. Learning. Tengok ada pendapatan kita lah kalau macam dia bagi 2 kan. Kalau boleh 200 keping 100 keping kan. Kalau harga 50 boleh 50 kita 50 dia 100. Itulah pendapatan. Rezeki kan tak menentu kan Tuhan kan. Tuhan menentukan rezeki kita ada cuma ni sehari-hari.
Pendapatan kita. Walaupun kita lebih pun dia nak bagi 200 tu lah. Tak. Di mana ada kemahuan, di situ pasti ada jalannya bagi mereka yang berusaha. Zulkifli percaya setiap titis keringatnya berbaloi apabila jualan hasil petainya mendapat permintaan ramai. Sangat memberi inspirasi apa yang dikongsikan oleh Abang P itu dari Kelantan, yang mana banyak sebenarnya kita boleh menjana pendapatan dengan apa sahaja, dengan kesungguhan kita sanggup panjat pokok 30 meter kan, bahaya dan sebagainya demi sesuap nasi. Baik, itu kita dah selesai dengan laporan. Apa kata kita nak terus dengan kaunter yang kedua, kita nak bawakan satu lagi menu berasaskan petai, dan saya bersama dengan Puan Nur Kartini Ibrahim, pemilik Lawa Village. Apa khabar Tini? Alhamdulillah, khabar baik Fatin. Terima kasih atas jemputan hari ini. Sama-sama. Okey, hari ini kita nak kita dah war-warkan yang mana hari ini memang kita bercerita pasal petai sahaja daripada awal kan. Dan hari ini untuk di Lawa Village, apa yang nak diketengahkan, menu istimewanya kalau boleh dikongsikan? Okey, so hari ini speciality kita adalah oyster sambal petai. Wow. So basically kita pernah makan kan, ada raw oyster, ada baked cheese. So kita bawa kelainan daripada Lawa Village ni, iaitu makan oyster dengan sambal petai. Okey, makan oyster yang kita rebus ke ataupun dia boleh? So dia boleh makan dua jenis. Satu kalau nak makan yang raw pun boleh, dan kita akan perahkan dengan lemon. So kalau kita nak makan yang direbus pun boleh. Rebus tu dia tak adalah rebus betul-betul masak tu kan, dia just celur macam tu je. Okey, macam Tini sendiri macam mana sebenarnya mendapat inspirasi? Kalau selalunya tiram ataupun oyster ni kita makan tanpa petai ataupun dengan sos yang disediakan. Tetapi ini lain ya, daripada sambal tumis ikan bilis petai dan juga ada lemon, ada ikan bilis rangup juga. Kenapa sebenarnya kombinasi ni dihasilkan? Okey, sebenarnya Lawa Village ni adalah dia punya tagline selera kampung Ambor. So kita daripada Kelantan lah sebenarnya. So kita menjual benda yang kata barang yang oyster ni adalah western lah kan, tapi kita nak melayukan dia. So kita buat combination dengan petai, mempelbagaikan lagi. Sebab kita punya main konsep dekat kedai kita adalah selera kampung. Selera kampung kita ada ulam-ulam, so kita buat combination oyster dengan sambal petai. Okey, apa kata kita nak tunjukkan apa cara untuk kita nak menyediakan bahan-bahannya dan juga bagaimana sebenarnya untuk kita sediakan sambal itu? Senang je sebenarnya ni Fatin. Dia punya bahan dia. Okey, kalau kita tengok kat sini ada bawangnya, cili keringnya, bawang putih, ada cili api dan juga itu blend je semua sekali. Oh, itu blend saja, tumis saja. Tumis sampai dia pecah minyak. So dia punya tips dia, petai tu dia mesti masuk last sekali. Okey, sebabnya tak nak bagi dia terlalu kembang ke? Yes. Kalau tak, dia tak sedap lah. Kalau kita letak yang part akhir tu, dia rangup. So bila kita makan dengan oyster tu, dia rasa dia punya crunchy petai tu. Okey, saya mungkin tak berapa pakar. Sebab apa? Petai ini saya akan macam ini yang paling terakhir baru saya makan. Saya letak tepi dulu kan, baru saya makan dengan nasi dan sebagainya. Tapi mungkin peminat-peminat petai di luar sana, sedapnya kan, lagi-lagi makan panas-panas dengan nasi, sambal ikan bilis tu dengan rangupnya dan sebagainya. Senang saja, hanya tumiskan saja bahan-bahannya, sedikit saja bahan, ada 4 bahan di sini, dan kemudian terhasillah sambal tumis petai. Okey, kita nak seterusnya kita nak tahu juga bagaimana sebenarnya untuk kita makan. Dia kata tadi memang istimewa sebab apa, cara makan dia lain sikit. Selalu kita ambil sahaja tiram tu dan juga makan. Tapi ini dia kena cicahkan dengan sambal tumis tu. Kita letak sambal tumis tu dalam oyster tu. So kita bagi menarik. Kita bagi Fatin rasa. Kan? Bukan rasa menyesal, tapi kita sambut cabaran tu. Kita nak rasa juga. Saya bukan apa, sebab saya nak sama-sama dengan kakak. Dia makan oyster juga, tapi saya di sini sajalah. Okey, so oyster ni kita letakkan petai dengan apa tu ikan bilis goreng yang rangup. Lepas tu kita tambahkan dengan sambal petai ni. So saya rasa Fatin dia kurang lah penggemar petai kan. Saya okey. So sambal ni kita mixkan dengan oyster tadi. Bagi nak hilang akan rasa terlalu dia tak adalah tak ada rasa hanya, tapi dia rasa dia tapi memang dia kalau ni kita kena letak lemon. Okey, ini salah satu tips lah dia ada oyster di situ, ada petainya, ada ikan bilis dan juga ada perahan lemon di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil-sambil Fatin nak kongsikan apa rasa dia.
Tini mungkin boleh kongsikan juga apa lagi menu-menu lain yang ada di Lawa Village. Okey, so dekat Lawa Village kita ada lagi menu, kita punya main dish signature ialah nasi kerabu sotong debab nama dia. Wow, so, sotong debab So ni nasi kerabu sotong debab. Dia punya dia punya terpelanting pula osternya tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dia punya ni macam biasa kita hidangkan nasi kerabu dengan sambal tumis budu, sambal belacan, ulam-ulaman dan sotong besar. So kita ada juga nasi ulam sotong besar nama dia. So kita hidangkan dengan nasi putih dan ada kuah masak lemak ataupun kuah sup. Okey. Berjaya tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah petai pertama saya selama. Dan sebenarnya sedap. Dia sebenarnya sedap. Sebab apa? Rasa ada dia hanyir tak Fatin? tak ada langsung. Rasa sejuk dia, rasa tiram dia. Memang of course rasa tiram kan. Tapi kalau kita cakap petai ni bau ke apa, tak ada. Saya terlupa yang ada petai kat dalam tu tadi tu. Okey, memang sedap. Okey, kalau boleh tadi dikongsikan juga mana sebenarnya penonton-penonton boleh nak dapatkan menu-menu daripada Lawa Village ni. So, kita punya restoran terletak di Saujana Utama, Sungai Buloh, Selangor. So, nanti boleh je Waze lokasi kita dekat ni lah, dekat Waze dengan Google juga. Okey, ada penghantaran kalau mungkin mereka nak buat pesanan melalui dalam talian dan sebagainya? Betul, kita ada Food Panda dengan GrabFood. Okey, Tini, selalunya kan apa antara menu-menu yang pelanggan-pelanggan akan cari dekat Lawa Village? Okey, kita punya menu yang hot adalah sotong besar tu lah, sotong debab. Sotong debab tu kita makan dengan ayam asam. Ada nasi kerabu juga. Yes. Ada macam-macam lah sebenarnya di Lawa Village. So boleh terus pergi ke laman Instagram mereka dan juga boleh tengok satu persatu dan juga boleh cuba nanti. Okey, banyak lagi perkongsian berkenaan dengan menu-menu petai selepas ini. Apa kata kita berhenti rehat seketika? Kembali selepas ini.